Assalamualaikum dan selamat datang ke My Memory Camper. Pernah tak bila korang pergi camping, korang tak ada bekalan elektrik? Ataupun camper tu tak sediakan plug point untuk korang cajkan barangan elektrik korang, seperti lampu, kipas dan juga barang elektrik yang lain lah. Bekalan elektrik ni agak penting jugalah, terutamanya ketika berkemah. Tak semestinya di rumah, ketika berkemah juga bekalan elektrik amat penting lah bagi kita kan, kalau kita pergi camping. Sebab kita banyak nak gunakan peralatan elektrik, lampu, kipas, kadang-kadang kita nak charge handphone kita dan juga barang-barang elektrik lain lah. Selalunya harga solar ni yang terdapat dalam market lebih kurang 2,000-3,000 ataupun genset lah. Tu harga dia agak mahal di luar dan kadang-kadang dia tak friendly untuk pengguna untuk pergi bercamping, sebab kadang-kadang ada yang berat, kemudian nak kena top up minyak, nak kena beli minyak. So korang dua benda korang nak kena bawa, genset dan juga minyak. Kadang-kadang solar panel yang ada kat luar market yang untuk gunaan luar pun agak berat. So bila korang nak pergi camping, kadang-kadang korang perlukan jarak daripada tempat parking kereta ke tapak perkemahan lebih kurang, paling minimum pun kadang-kadang 100 meter. Korang nak kena tracking dulu, nak bawa benda tu agak menyeksakan lah. Di hujung video nanti aku akan terangkan harga power pack solar aku ni dan juga spesifikasi penuh di description bawah. Dan video ni tak disponsor oleh mana-mana pembekal elektrik lah. Video ni aku buat sebab aku yang beli power pack solar ni, jadi aku nak buat review untuk korang tahu spesifikasi penuh power pack solar yang aku pakai. Power pack solar yang aku pakai ni, antara sebab yang aku suka adalah ia ringan. Lebih kurang 16 kilo sahaja, berbanding dengan yang lain di luar lebih kurang 30 kilo. Kadang-kadang ada lebih daripada tu. So yang ni aku pakai dalam 16 kilo sahaja. Mudah nak dibawa sebab dia ada tangkar, 16 kilo tak berat, dan yang paling penting ia mampu bertahan lama setiap kali aku cas penuh. Itu berdasarkan pengalaman akulah ketika bercamping di Kalompang hari tu. Untuk bahagian atas, di sebelah ini ada dua USB port quick fast charging, USB 1 dan juga USB 2 yang berkuasa 3.0 ampere. So mudahlah kalau korang nak charge handphone ke apa ke, quick fast charging cepat masuk. Dan di sini juga dia ada digital monitor untuk korang monitor baki dan penggunaan bateri korang, berapa lagi balance yang setinggal, dan juga power yang masuk ke USB korang. Meter ni agak berguna untuk korang lah. So bahagian sini pula kita ada 230 volt 1 kilowatt. So ini adalah soket untuk peralatan komersial yang lain. So korang boleh sambungkan extension, pergi ke yang multiple extension port lagi tu, korang boleh cucuk di lampu korang ke, kipas ke, atau peralatan elektrik yang lain lah. Ini adalah untuk kegunaan komersial. Okay, untuk di sebelah sini pula kita ada 12 volt DC output cigarette lighter. Yang ni kalau korang peralatan korang masih menggunakan cigarette lighter port tu, so korang boleh guna kat sini lah. Kita ada dua port di sini, boleh cucuk dan terus sambungkan. Kita juga ada USB normal charging lah, dua port USB normal charging, iaitu 1.0 ampere dan juga 2.1 ampere. Total USB port ada 4. Dan sebelah sini pula kita ada 12 DC output. Ini untuk korang cucuk ke radio ataupun lampu yang masih menggunakan DC. So di bahagian depan pula kita ada 12 volt jump start kereta lah. Ini korang ni amat guna kalau korang pergi camping lama dalam hutan. Bila korang keluar hutan, dia kereta tak boleh start. Dia boleh charge kereta anda tanpa perlukan anda minta bantuan daripada camper lain lah, ataupun kereta-kereta lain. Korang dah ada bateri sendiri, korang charge je kereta korang. Yang penting dalam kereta standby siap-siap jumper. Untuk bahagian sini pula, ini adalah input daripada solar panel. So kalau korang ada solar panel, korang boleh cucuk dekat sini, masukkan solar panel korang untuk chargekan bateri korang. Kadang-kadang tak semua orang ada solar panel. Tak apa, tak ada masalah. Kalau bila dah balik rumah, korang boleh charge menggunakan laptop charger korang di port ini. So daripada laptop charger korang cucuk di plug point ke MB yang biasa tu, masukkan ke sini dan korang dah boleh charge. Tapi make sure lah charge tu di rumah ataupun campsite yang ada power point. Okay, itu adalah bahagian luar power pack inilah. Okay, kat dalam ni kita ada BMS, iaitu Battery Management System. Apa function BMS ni? Function BMS ni, dia menerima
arus elektrik, voltan, suhu, dia akan bahagikan sama rata antara bateri. So dalam ni ada 4 biji bateri yang berkuasa 100 Ah. So dia ni function dia akan terima volt dia akan masukkan ke dalam bateri ni sama rata. Dia tak akan masukkan yang ni penuh, lepas tu yang ni pula tak ada. Dia akan masukkan yang ni sama rata supaya semua maintain sama besar dan juga untuk jaga life bateri tersebut lah. Dalam ni juga dia ada solar controller. Okay, solar controller ni agak penting lah untuk mengawal volt dan juga arus yang datang daripada solar panel masuk ke dalam ni supaya tak overcharge. Arus yang masuk akan maintain sama. Sebab solar panel bila kita charge, watt yang dapat daripada matahari tu agak besar. So bila masuk ke dalam ni kita tak nak dia besar sangat, kan meletup bateri kita kan. Jadi kita nak sama ratakan dia, kawal dia punya arus tu supaya maintain masuk dalam bateri kita. Dan salah satu benda yang paling penting dalam ni adalah solar inverter lah. Dia adalah menukar arus DC kepada AC. So arus AC ni lah yang kita akan guna untuk commercial electrical kita lah. Macam cairan air ke, nak masak nasi ke, lampu, kipas. Ini adalah 3-pin socket yang macam biasa. Dalam ni juga dilengkapi dengan safety circuit breaker. Circuit breaker ni akan memutuskan arus elektrik yang berlebihan. Dan rumah kita pun ada MCB. Bila kilat sambar je, dijatuhkan circuit breaker tu. Sama macam ni, function dia untuk cut off arus elektrik yang berlebihan supaya tak merosakkan alat elektrik kita lah. Jenis bateri yang digunakan dalam ni adalah lithium daripada LiFePO4. So kenapa aku pilih lithium LiFePO4 ni? Sebab salah satunya ia ringan dan life cycle dia agak lama, iaitu macam ni 2000 hingga ke 3000 life cycle, lebih kurang 10 tahun kalau ikut kiraan lah. So dan juga bateri ni ringan, lebih kurang 4 biji guna dalam ni 100 Ah, setiap satu 25 Ah, hanya 16 kilo berbanding bateri SLA yang acid yang lain tu. Satu bateri saja 100 Ah dah 30 kilo. Okey, kali ni aku terangkan satu senario lah yang aku dah guna berdasarkan pengalaman aku ketika bercamping. Aku guna satu bateri 23 watt dan juga satu kipas industrial yang berkuasa 55 watt. So 23 watt tambah dengan 55 watt lebih kurang 78 watt untuk masa sejam. So dalam satu hari untuk malam, langit dah gelap, kita akan start daripada 7 malam hingga ke 7 pagi, lebih kurang 12 jam. So 78 tadi kali dengan 12 jam, dah dapat jumlah dia. Kuasa daripada bateri ni adalah 2000 watt ataupun 2 kilowatt. 2 kilowatt tolak dengan jumlah yang korang dapat tadi. So baki dia tu adalah jumlah penggunaan korang dalam hari itu waktu malam lah. So korang dari situ korang boleh budget dah berapa banyak korang dah pakai power korang dan bateri tinggal berapa persen untuk korang charge di siang hari itulah. Untuk best practice bagi aku, setiap kali siang je aku akan charge. Walaupun bateri ni mampu bertahan 4 hari 3 malam tanpa charge. So sebaik-baiknya macam aku akan charge je. Siang je ada matahari je aku akan charge. Hari tu pengalaman aku tak guna satu lampu, satu kipas, daripada 100% paginya aku bangun hanya tinggal 96% lagi. Lebih kurang 4% aku dah guna. Jadi baru satu hari baru 4% aku guna. Kalau 2-3 hari aku rasa tak habis 100%. Untuk cas siang pula, okey, untuk kiraan dia pula, kita ada matahari daripada pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang lah boleh cakap. Tapi aku boleh estimate yang panas terik adalah 4 jam ke 5 jam saja satu hari. So untuk penuhkan bateri ni 4 jam 5 jam aku rasa dah cukup memadai. Penuhkan bateri ni 100% kalau matahari panas terik. Kadang-kadang cuaca kat Malaysia ni kadang-kadang mendung, kalau dah hutan kadang-kadang kanopi pokok tu lindung kita susah sikit lah kadang-kadang. So kita boleh estimate 4 jam 5 jam boleh dapat full charge untuk solar ni lah. Apa barang yang kita boleh sambungkan ke power pack solar ni? Macam aku akan guna lampu, kipas, cairan elektrik atau periuk nasi, portable aircon, tak ada masalah. Barangan-barangan elektrik yang lain, tapi tak boleh gunakan untuk benda yang suhunya bertukar-tukar macam aircon, ais, yang tu tak boleh lah. Sebab yang tu memang kuasanya besar sangat dan suhu dia berubah-ubah. Jadi susah kita nak maintain. Jadi tak boleh guna tu. Kita guna untuk suhu yang statik dan agak kecil lah. Lagipun kita nak berkemah kan. Berkemah takkan bawa peti ais, takkan bawa aircon yang besar. So better untuk penggunaan lampu, kipas, barang elektrik dapur seperti ceret dan juga peti ais.
Solar panel yang aku gunakan adalah portable solar panel, iaitu foldable solar panel yang aku boleh lipat. Kenapa aku pilih yang ni? Sebab senang nak dibawa dalam hutan lah. Kalau korang beli yang jenis panel yang panjang tu, yang untuk kereta rumah tu, agak susah kalau pergi camping kat dalam hutan kan. Jadi aku beli yang foldable panel, senang aku nak bawa masuk hutan. Dia lebih kurang besar macam beg laptop, bawa pergi masuk ke dalam hutan je tanpa perlukan ruang yang luas. Kapasiti solar yang aku guna adalah 100 watt. 100 watt boleh charge lah. Macam aku cakap tadi, 4 ke 5 jam dah boleh penuh. So bagi aku, kalau camper, korang perlukan foldable solar panel dah cukup. Melainkan korang ada yang permanent atas kereta tu, itu pun okey, tak ada masalah. Kalau kereta korang park bersebelahan dengan tapak kemahan korang lah, senang nak charge juga tu. Banyak soalan yang aku dapat, kenapa tak guna silent genset? Lagi mudah, modal pun tak besar macam ni. Silent genset bukan tak bagus, cuma kadang-kadang korang nak kena beli minyak. So setiap hari korang nak gunakan silent genset tu, korang kena top up minyak. Ataupun bila masuk hutan, korang kena bawa sekali minyak tu masuk hutan. Kadang-kadang kalau korang pergi pulau, takkan korang nak bawa banyak benda. Genset satu, minyak satu, jadi agak menyusahkan korang lah nak bawa benda tu. Jadi better korang bawa satu alat saja, benda ni dah selesai masalah elektrik korang. Lagi satu, portable power solar ni dia eco, go green, tak ada pencemaran alam, pencemaran bunyi tak ada, pencemaran asap tak ada, friendly nature. Modal korang cuma untuk permulaan seorang setup ni je, lepas tu dah tak ada. Modal korang cuma matahari je nanti untuk korang chargekan balik bateri korang. So power pack solar ni sebenarnya kawan aku yang buat kan. Aku bagi Facebook dia, nanti korang pergi check dia. Harga penuh dia sebenarnya tak mahal, RM1,600. Mahal dia untuk power pack solar ni adalah dekat bateri dia LiFePO4 lithium, iaitu RM960. Untuk bahagian-bahagian lain sebenarnya murah je. Untuk BMS, solar controller, solar inverter, MCB, itu murah. Dia bateri dia mahal. Bateri dia saja dah RM960. So korang boleh pergi check Facebook dia orang, PM dia orang, tanya macam mana nak buat. Selain pada besar macam ni, dia orang juga ada buatkan yang kecil-kecil, power bank yang kecil-kecil untuk penggunaan macam bolehlah balik hari apa semua untuk korang charge tanpa ada masalah. Korang stay tune untuk next video aku. Next video aku sebenarnya aku tengah set up roof rack kereta. So benda ni aku akan set up permanent dalam kereta aku. Nanti kita akan check macam mana aku pasang roof rack solar di kereta aku, dan juga set up benda ni dalam kereta lah. So benda ni akan duduk dalam kereta dan juga boleh keluar ke mana-mana yang aku pergi. Totally aku puas hati dengan apa yang aku ada sekarang ni. Mudah nak dibawa, kecil, ringan, 16 kilo totally. Semua soket ada dalam ni. AC ada, DC ada, macam-macam cara nak cucuk soket pun ada. Jump start kereta ada, input daripada solar ada, daripada PowerPoint pun ada. So lengkap lah semua benda ni. So korang pilih soket mana korang nak guna, just go out and have fun. Okay, itu saja video kali ini. Tunggu untuk next video. Okay guys, jangan lupa untuk like, share and subscribe channel baru aku ini.